Assalamualaikum. Kali ini saya nak ceritakan satu kisah berkenaan dengan 3 orang sahabat yang dalam perjalanan daripada Kelantan nak balik ke KL. Bukan nak balik, dia nak pergi ke KL kerana ada urusan. Kalau dulu daripada Kelantan nak ke KL, kita akan melalui jalan lama iaitu Jalan Bukit Tujuh, dan sekarang ni dah tak payah lalu kat situ dah sebab dah ada highway. Sekarang dia cross terus daripada Merapoh ke mana. Memang tak payah lagi lalu jalan-jalan seram Bukit Tujuh tu, dan akan terus sampai ke Lipis, Bandar Kuala Lipis kan. So mungkin sekarang tak ada lagi lah cerita-cerita seram yang berkaitan dengan tempat tu. Dan cerita ni dikongsi oleh seseorang yang saya baca dekat internet, yang katanya dia bergerak daripada Kota Baru ke KL tu dah petang. Masa tu dia dengan 3 orang sahabat dia gerak daripada KB dalam pukul 8 malam macam tu, sampai dekat Gumusang dalam pukul 12.30 malam. Sampai dekat Gumusang, diorang berhenti dekat pam minyak untuk top up minyak, buat apa yang perlulah, pergi bilik air apa semua, beli sikit air apa semua dekat pam minyak tu, dan baru teruskan perjalanan. Diorang sampai betul-betul dekat area Bukit Tujuh tu dalam pukul 12.30 malam macam tu, dah lebih nak jejak ke pukul 1. Yang driver ni saya namakan dia Amin. Amin ni dia selalunya kalau mana-mana dia dengan kawan dia ni memang dia yang akan drive. Dan masa tu dia dah drive daripada KB lagi sampai Gumusang, dah berstop pun kawan dia dah take over. Sampailah dia teruskan lagi perjalanan. Sampai dekat area Bukit Tujuh tu, matanya macam dah tak boleh tahan sangat tengok kawan sebelah. Sedap kau tidur je, itu dalam hati. Tapi paksalah, macam mana. Teruskan juga, dia cakap ni dalam hati terdetik ni, kalau jumpa kedai-kedai ke apa ni, kalau dapat berkena kopi panas ni, bau segar balik mata ni kan. Dalam dia fikir-fikir macam tu, sebenarnya tak payah fikir macam tu pun, sebab kawasan tu memang kawasan hutan yang memang tak logik untuk ada kedai. Memang kalau lalu siang memang tak nampak apa-apa rumah perkampungan pun dekat sepanjang perjalanan tu, sepanjang jalan tu. Tapi mungkinlah adalah perkampungan orang asli ke apa yang dalam-dalam tu, Allah alam lah. Tapi untuk yang tepi-tepi jalan tu memang tak pernah kita jumpa rumah pun. Dalam dia terfikir macam tu, daripada jauh, pandangan mata dia jauh tapi masih boleh nampak lah kalau ada cahaya tu. Nampak macam satu cahaya pelita atau lilin macam berkedip-kedip tu. Cakap, tu apa Sebelum ni macam tak perasan sebab diorang selalu je ulang alik daripada KB KL sebab diorang ada kerja. Tapi untuk malam tu dia macam si Amin ni macam macam tak ada apa-apa kat sini sebelum ni. Tapi sebab selalu kalau lalu situ pun kita akan selisih dengan lori balak atau lori besar yang macam ada yang buat kerja kat kawasan tu. So dia fikir mungkin ada someone yang dah buat kedai ala-ala je, sekadar untuk driver-driver lori tu berhenti singgah untuk minum ke apa semua kan. So saya cakap okey lah juga ni, kalau ada kedai bolehlah singgah. Dia pun sampai betul-betul dekat kedai tu, memang kedai, memang nampak macam rupa kedai lah, walaupun tak ada nampak customer kat dalam tu sebab macam dengan cahaya lilin macam tu je. Tapi sebabkan macam nak hilangkan rasa ngantuk tu, berhentilah juga. Dia pun berhenti. Dia belok je. Bila dia belok je turun daripada jalan raya tu, rasalah macam bergegar-gegar sikit kereta. Dan kawan dia yang 2 orang yang tengah tidur ni pun macam terjaga daripada tidur. Lepas tu dia macam celak mata mamai macam tu. Dia cakap macam tengok-tengok sekeliling, kita nak singgah mana ni, dah sampai mana ni, macam gitu. Lepas tu kata Amin, belum sampai Kuala Lipis lagi, tapi aku perasan macam ada kedai ni, singgah je, macam ngantuk lah, kena kopi panas ke apa ke, sedap juga ni, macam itu. Kawan dia tu macam tak boleh nak fikir banyak, macam terpingin-pingin macam tu. Cuma ada satu kawan dia ni, daripada 2 orang tu, ada seorang ni, dia macam kalau benda-benda yang mistik ni, dia macam boleh rasa sikit. So dia macam, Min, aku rasa better kau teruskan lah, kita berhenti dekat Bandar Lipis nantilah. Amin ni macam tersentak lah, macam yelah dia ngantuk, kawannya tidur, dah bantai tidur daripada Gumusang. Tiba dia nak berhenti sekejap nak minum pun tak boleh, macam tu. So dia cakap, korang best lah, tidur je daripada tadi. Aku ni yang bawa kereta ni, yang bersekang mata ni, macam mana? Terus kawan dia pun malah nak bertekak lah, berhenti dia turun. Dia orang dah duduk dekat meja tu, dia orang macam nampak ada lampu Kalimantan dipasang dekat ceiling tu. Bukan ceiling lah, dekat atas kan.
So dia orang fikir okey, mungkin dia pakai generator sampai pukul apa je dia orang tutup ke apa ke, ataupun memang ada bekalan elektrik tapi macam malam ni ada masalah ke terputus ke. So dia orang malam fikir panjang lah. Dia macam, Assalamualaikum, ada orang tak ni, macam panggil lah sebab tak nampak siapa-siapa. Dan keluarlah seorang perempuan daripada belakang, mungkin tengah buat kerja kat belakang. Perempuan tu pertengahan umur lah, tak kata tua, tak kata muda, cantik orangnya. So dia keluar, dan si Amin ni pun cakap, Kak, apa ada So dia cakap, kita tak ada lah yang pelik-pelik, setakat nak minum air-air biasa ke, nasi-nasi goreng biasa-biasa, boleh lah. Lepas tu kawan dia yang seorang ni macam cuik si Amin ni, Min, selalu kalau kedai-kedai macam ni Maggi sedap juga ni. Cakap, Maggi boleh? Boleh. Samalah 3 Maggi dengan air teh o ais. Cakap tu, ada air batu ke? Ada. Cakap. So dia pun pergi ke belakang. Dalam 20 minit macam tu keluar, bawa lah dia orang punya makanan. Dia orang pun makan lah. Perut dah lapar, campur dengan dia pun semua. Lepas dah makan semua, duduklah bersantai dengan isap rokok lah dulu, sebatang dua. Lepas kawan dia yang kata boleh dia rasa benda pelik ni macam dah, jomlah, tak payahlah lepak lama-lama weh, kita ni jauh lagi ni perjalanan. Tengok jam dah pukul 2 pagi. Cakap, sekejap lah. Cakap, aku habiskan rokok ni sekejap tu. Lepas tu dah siap tu nak pergi. Cakap, jomlah. Kawan dia ni macam malas dah nak tunggu Amin dengan lagi seorang ni, macam sayang sangat nak bangun. Dia bangun dulu. Dah nampak kawan dia bangun ni, si Amin pun macam, Kak, macam panggil lah kan owner kedai tadi. Sebab dia lepas letak makanan tadi, dia macam dah pergi balik ke belakang, macam ada lagi lah kerja dia katnya. Panggil kak tak nyahut. Lepas tu dia dengan kawan dia, saya namakan kawan dia ni Abu, seorang tu yang dah pergi kat kereta tu ahli. So, dia dengan Abu ni pun macam bangun lah, macam nak menjengah ke dapur tu. Tengok kat kawasan masak tu pun tak ada. Mana akak ni pergi? Lepas tu kata si Abu, alah mungkin dia balik rumah kot, mungkin rumah dia belakang tu je ke, kita tak tahu kan. Maybe kot. Macam mana ni? Sampai pukul apa nak tunggu, kita pun tak tahu. Macam ni lah, kita kira macam ala-ala lah kau bajet sendiri. Kita makan selalu, kalau kita makan kat kedai lain dengan Maggi ni, dengan air teh o ais ni berapa? Okey, kita halal lah, kita letak lah RM10 satu kepala. Yang lebih tu kira sedekah. Kita tinggal lah RM30, kata kawan dia. Si Abu tu bagi cadangan. Okey juga tu. Dan si Amin ni pun ambil duit, belanja lah dia ni. Macam cerita ni macam Amin je yang kena kan. Bawa kereta Amin, belanja Amin. Apa punya cerita ni. Tapi tak apalah. Tu Amin pun ambil duit RM30, letak atas meja. Tapi takut terbang kan. Kedai kan kedai open, terbuka, tengah-tengah hutan pula, angin-angin sepoi-sepoi tu. Takut dia terbang di angin. Dia ambil air mangkuk Maggi ke apa benda tadi dia makan tu, dia tindihkan duit tu. Dan macam dia cakap lah lagi sekali, kok lah tiba-tiba ada orang kat belakang tu macam cakap, nak lari orang ni, tak payah ke apa. Dia cakap, Kak, ni duitnya saya tinggal bawa mangkuk Maggi ni Macam cakap macam tu lah. Dan dia pun pergi kereta dan pergilah teruskan perjalanan. Tak ada apalah masalah sampai KL. Pagilah dia orang sampai, dah dini hari sampai. Pukul 10 tu dah settle urusan dia orang. Dalam pukul 11 lebih tu dia orang dah nak gerak balik. Sebenarnya dia orang macam nak jalan-jalan dulu, dah halang-halang sampai KL. Tapi disebabkan si kawan dia yang kata boleh rasa sesuatu ni, si Yali ni, dia cakap, tak payahlah kita gerak lewat sangat, kita gerak awal lah, dia cakap itu. Aku malas lah nak bermalam-malam dekat Bukit Tujuh tu lagi. Lepas tu, okey lah, dah decide, semua dah setuju. Okey, gerak balik. Dalam perjalanan balik tu, dah sampai Bandar Kuala Lipis tu, dia orang macam nak berhenti minum lah lagi sekali, nak isi minyak tu sambil nak minum. Tapi si kawan Amin ni, si Abu tu tadi, cakap, weh, tak payah berhenti sini. Kau perasan tak yang Maggi yang kita makan malam tu macam sedap kan kedai tu kan. So, cuma kita berhenti kat kedai tu lagi lah, kita makan lagi sekali Maggi. Susah lah nak datang lagi. Kita berhenti kat kedai tu je. Lagipun siang lagi ni, apa nak risau. So okey, orang pun ya tak ya juga. Teruskan perjalanan, dah masuk kawasan hutan. Dah lepas Bandar Kuala Lipis tu, dah masuk kawasan hutan tu. Dia macam masing-masing macam kau pandang sana, aku pandang sini, macam masing-masing mencari mana ke tempat tu malam tadi. Dan si Ali dengan Abu kan tadi tidur, tahu-tahu sedar dah kat kedai. So dia macam tak alert sangat lah. Tapi si Amin ni tiba-tiba macam break tiba-tiba. Katanya si kawan dia ni, kenapa kau ni? Cakap, tak, aku rasa kat kawasan ni dah kedai ni. Ya betul. Mana ada nampak ada apa-apa rumah ke kedai ke apa ni, hutan ni weh.
Cakap tak, aku ingat. Dia undurkan kereta dia. Dia undur. Kenapa? Tak, aku perasan. Aku nak turun tu, daripada jalan besar tu, aku nak turun susu ke kedai tu, aku memang ada nampak kon ni. Dia tunjuklah yang lepas dia undur tu ada nampak kon. Kon tepi ni. Aku perasan aku lalu masuk ikut kon ni lah. Sebab kon ni dia macam menyekat jalan tu, macam pecah-pecah sikit, macam nak cakap jalan tu rosak. So aku ingat masa tu kan macam gerak-gerak sikit kereta. So masa tu lah yang kau sedar macam kereta tu gerak-gerak kan, yang kau tanya kenapa aku nak berhenti kat mana, dah sampai ke apa semua tu. Kat situ aku ingat ni, sinilah. Tu si Ali dengan Abu ni macam, Min, berapa banyak kon ada macam ni? Mana-mana pun ada guna kon macam ni kalau nak sekat jalan yang rosak ke apa ke kan. Kau nampak kan kiri kanan ni mana ada kedai? Kau ni macam pelik lah. Tak, aku yakin dia cakap itu. Dia pun belokkan kereta dia turun daripada jalan yang sikit. Turun parking kereta. Kat situ memang tanah lapang je. Cuma di tengah-tengah tanah lapang tu ada satu batu besar. Dia orang pun macam, si Amin ni macam turun dari kereta. Kawan dia ni macam takut pun, dah siang, apa nak takut kan. Walaupun tu hutan tapi terang. Dan ada juga beberapa kereta yang lalu sekali-sekala macam tu kan. So Amin ni macam gelisah. Amin ni pergi ke penjuru tu, pergi ke penjuru ni. Tak, aku yakin sini memang sini. Tiba-tiba kawan dia yang boleh nampak sesuatu yang Ali tadi cakap tu macam panggil dia daripada, Ali tu macam pergi ke sana lah, pergi cari ke arah sana. Tiba-tiba si Ali tu panggil, Weh, korang sini jap. Si Abu dengan Amin ni berlari pergi ke arah Ali. Weh, kau perasan tak apa yang aku perasan ni? Apa? Cuba kau tengok kat atas batu tu. Dia tunjuk kat atas batu besar. Saya cakap ada satu batu besar dekat tengah-tengah laman tu tadi. Kat atas batu tu ada duit dia orang tinggal malam tadi, tapi bertindih dengan batu lain. Maksudnya batu besar tu ada duit dan ada batu kecil tindih, tak bagi duit tu terbang. Macam itulah. Mula-mula dia orang memang nak deny lah. Maksudnya mustahil lah kat sini lah. Mana malam tadi kita memang bertiga-tiga nampak kan situasi kedai apa semua. Kenapa sekarang ni dah macam? Tapi disebabkan duit yang diorang jumpa tu memang membuktikan kat diorang kat situlah malam tadi diorang berhenti makan. Cuma persoalannya, macam mana kedai tu dah tak wujud? Siapa yang layan diorang malam tadi? Dan apa yang diorang telan tu? Tak boleh nak bayangkanlah. Sebab kalau daripada cerita-cerita yang kita dengar, kalau cerita-cerita seram, kalau makan mi tu maknanya makan ulat.